الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan Merusi, Tuan Imam, Tuan Hidayah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah sejujurnya syukur ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam ke-6 ke-7 di bulan Ramadan. Allah masih memilih kita antara sekian hamba-hamba ini untuk taat patuh perintah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadat di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Pada sekian Ramadan merupakan nikmat yang besar kepada kita. Allah datangkan berikan dengan satu rahmat. Kerana difikirkan bahawa kita ini umat akhir zaman yang usia kita pendek, tapi Allah menjanjikan kita lah umat yang paling dahulu nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan amalan kita yang sudah tua dan sekian? Dengan umur kita yang pendek, maka Allah datangkan di bulan Ramadan. Nabi awal-awal telah mengatakan bahawa umat aku diberikan 5 macam perkara yang tak diberi kepada umat terdahulu. Maknanya ini satu rahmat daripada Allah. Baru mula orang yang berpuasa sekian lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai bau juga Allah angkat darjat. Maknanya nak berikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Kemudian dibukakan pintu-pintu syurga, diikat jin dan syaitan, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Masya Allah, inilah nikmat tuan-tuan sekalian yang kita berada pada hari ini dan tuan-tuan sekalian antara yang besar. Allah Ta'ala nyatakan yang saya sebut ayat surah Al-Baqarah ini 186. Imam pun tadi telah bacakan kepada kita bahawasanya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, Allah Ta'ala nyatakan bahawa hamba di kalangan hamba Allah ini tanya tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Allah Ta'ala dekat dengan kita tersebut, sentiasa ada bersama dengan kita. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, hadis kursi, Allah Ta'ala turun ke bumi ketika akhir waktu malam untuk mendengar permintaan hamba-hamba. Maknanya Allah Ta'ala ini sangat dekat. Sebab buktinya pun dan sekian, apa juga yang kita buat dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah susun atur hidup kita. Walaupun kita ini berbagai latar belakang dan berbagai kehidupan kita, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang sakit dalam tempoh tertentu semua. Maknanya apa? Allah Ta'ala dekat. Allah Ta'ala dekat dan Allah Ta'ala susun kehidupan kita. Allah Ta'ala ada yang Allah Ta'ala beri rezeki lebih, ada yang usul-usul tak dapat. Maknanya Allah Ta'ala dekat, tahu kehidupan manusia. Tuan-tuan sekalian, seumur hidup kita ini, cuba kita bayangkan kita muhasabah. Pernah tak seumur hidup kita sebelum daripada ini, tak pernah kita tak makan sehari? Pernah tak kita tak makan sehari, usul-usul tak dapat? Sentiasa kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi lebih atau kurang. Ini tanda ni Allah Ta'ala dekat dengan kita. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dan Allah Ta'ala
aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada. Ini Allah sebut, orang yang minta kepada Allah pasti akan memakbulkan doa. Maknanya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak kita ni minta kepada dia. Allah Ta'ala tak dulu dengar permintaan rayuan daripada kita. Tuan-tuan sekalian, kita ni dengan manusia kita jemu kalau untuk minta. Hari-hari minta hantar surat permohonan, minta zakat, minta derma, minta sumbangan, mengemis lagi, kita jemu. Orang datang ke rumah kita sebagai pemimpin yang berhormat datang, orang datang ke rumah kita jemu. Kenapa? Orang minta hari-hari. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pernah jemu. Bahkan Allah Ta'ala jemu kalau kita tak minta pada dia. Kita tak minta pada Allah, Allah jemu pada kita. Maknanya Allah Ta'ala nak supaya kita ini hari-hari menghadapnya, merayu kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik itu tuan-tuan, Ramadan ini antara benda besar yang perlu kita perhatikan, kena banyakkan berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa. Kalau hari-hari lain kita boleh bangun sebelum subuh, ya betul, alhamdulillah, bagus. Kita berdoa kepada Allah di akhir malam. Allah Ta'ala sediakan ruang lagi di bulan Ramadan siang hari. Siang hari tuan-tuan. Salah satu la turadu da'watu as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul masjid. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya dimakbulkan oleh Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Maknanya kalau hari biasa nasihat, kita berdoa kepada Allah dan Allah buka ruang kepada kita untuk berdoa, mesti kita tunaikan hak untuk berdoa ini. Tuan-tuan, di bulan Ramadan Allah tambah lagi malam buku nak tarawih. Kita sudah subuh dah terlepas nak berdoa di akhir malam. Sahur pun lepas, sudah subuh, tak apalah subuh bangun. Tuan-tuan, ada peluang lagi waktu siang. Berdoalah kepada Allah sepanjang hari kita berpuasa. Allah Ta'ala akan makbulkan doa ini. Selain daripada pemimpin yang adil dan orang yang berzalim. Maknanya di bulan Ramadan ini, tambah lagi tuan-tuan, rahmat Allah. Tambah lagi apabila di hujung Ramadan ini, ketika mana kita sibuk jalan razak, jalan Tuhan Rahman, Lailatul Qadar, Allah Ta'ala sediakan Lailatul Qadar. Beri lagi peluang, makna rahmat Allah Ta'ala besar, luas, dan secara khusus Allah Ta'ala kompreskan di bulan Ramadan ini. Maka rugi tuan-tuan. Maka jika ada rugi, rugi ma'amtum ri'in adraka Ramadana falam fa'la. Rugilah, kalau bahasa kasar, celakalah orang yang di akhir Ramadan dia tak dapat keampunan daripada Allah. Maknanya dia tak mohon kepada Allah. Dia ni orang yang tak dapat apa-apa. Sedangkan bulan Ramadan dikenal bulan maghfirah, bulan keampunan daripada Allah. Maka Allah Ta'ala nak kita mohon kepada dia. Buat permohonan. Dan Allah Ta'ala tidak ada protokol. Cuma ada adab, bukan protokol. Maknanya bila-bila masa tengah berlari nak berdoa, tak sempat nak berwuduk, tengah-tengah tak ada wuduk, doalah kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa. Dan maka Allah Ta'ala sebut, sambung, maka hendaklah mereka ini memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, isunya kadang-kadang kita bertanya, kenapa Allah Ta'ala tak kabulkan doa? Ini selalu kita tanya, sampai kadang-kadang kita rasa sebenarnya tuan-tuan, bukan Allah tak kabulkan doa. Yang pertama, Allah tak selalu kita berkomunikasi dengan Allah. Ini saya sebut tuan-tuan, utamanya di bulan Ramadan, gunakan kesempatan. Kalau boleh masa yang peluang, selain daripada baca Quran, tuan-tuan angkat tangan berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa. Daripada selama ini kita duduk sembang, update Facebook, guna WhatsApp, nak layan WhatsApp 80 grup. 80 bulan nak layan seorang-seorang, hari ini makan apa, sahur apa, iftar kat mana. Tanya. Lebih baik kita layan daripada Al-Quran, angkat tangan salah berdoa kepada Allah. 6 hari tuan-tuan. Ramadan telah berlalu 6 hari. Kita tak tahu tahun depan kita akan tempuh Ramadan atau tidak. 6 hari yang telah berlalu ini, muhasabah diri kita, adakah kita dapat tingkatkan keimanan kepada Allah. Kerana di hujung madrasah Ramadan ini, natijahnya ialah 1 tahun.
Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benarkah kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah? Tuan-tuan cuba fikir. Sengaja Allah Taala beri sikit mujahadah kepada kita kerana ganjaran besar. Kadang-kadang kita fikir, kenapa dalam Allah Taala suruh kita puasa waktu siang? Bukankah kita siang ni penat bekerja, 2-3 hari panas pula, kena stroke, apa lagi panas, tengah-tengah panas, dahaga, letih, sebagainya siang. Bolehkah Allah tukar puasa di waktu malam? Dekat-dekat nak maghrib tu sahur, azan maghrib sudah kira waktu berpuasa. Kemudian tuan-tuan sambung dekat sekarang subuh, lepas subuh kita iftar. Boleh tak buat begitu? Nak mudahkan urusan kita, malam kita rehat, boleh tidur. Allah tak tahu kepenatkan kita. Kita bekerja, ada yang budak-budak bersekolah, ada yang kena bersukan dan sebagainya. Siang hari bekerja, banyak kita berjaga. Kenapa tak Allah jadikan waktu siang itu kita bertarawih? Pukul 8.30 pagi semua kumpul di pejabat buat apa? Solat tarawih. Boleh tak begitu? Kenapa pula Allah buat puasa ini dalam bulan pula? Baik itu tuan-tuan dinamakan madrasah. Tempat kita mendidik, mentarbiyah, bermujahadah diri kita. Sengaja Allah jadikan untuk kita bermujahadah. Kerana nak berikan ganjaran pahala yang besar. Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala besar. Rahmat Allah Ta'ala. Sehingga keluar daripada madrasah ini, kita diampunkan dosa-dosa kita. Banyak mana pun kalau kita minta ampun kepada Allah. Dan kita menghayati benar-benar Ramadan ini tersebut. Berikan sikit. Mujahadah bukan payah sangat tersebut. Payah mana? 14 jam sehari. Puasa 30 hari sebulan. Sebab kita nak tempuh sekian 11 bulan daripada sekarang. Lepas daripada dengan kehidupan yang mencabar, Allah Ta'ala ikat iblis, berikan kemudahan kepada kita. Tuan-tuan, hari biasa kita nak kumpul orang. Lepas isyak kita buat sembahyang hajat 8 rakaat. Boleh kumpul orang. Sembahyang hajat, tak ada tarawih. Sembahyang hajat 8 rakaat lepas isyak, bulan Syawal. Boleh buat? Tak boleh. Nak puasa bulan Syawal straight 6 hari panas. Sebab apa? Dengan berolor nafsu, dengan syaitan yang ada. Maka Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dan diberikan kita rahmat untuk kita dapat maghfirah daripada Allah SWT. Maka gunakan tuan-tuan sekalian doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekalian mengaku doa tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah orang tanya Ibrahim Adham, kenapa tak doa tak dimakbulkan? Sekalian Ibrahim Adham sebut 10. Sebab apa doa tak makbul? Pertama kita nak sebut kalau kita bersangka baik dengan Allah, bukan doa kita tak dimakbulkan. Allah nak berkomunikasi dengan kita dan Allah nak makbulkan doa kita pada satu ketika. Yang bukan sekarang tapi tempoh ni yang Allah Ta'ala tahu. Itu sangka baik kita dengan Allah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, Allah nak beri ganti yang baik, yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kadang-kadang kita minta suatu benda yang kita rasa baik, tapi di sisi Allah tidak baik untuk kita. Mungkin kita jadi manusia yang sombong. Kita jadi kufur kepada nikmat Allah SWT. Allah tak beri. Minta-minta anak tak dapat. Tengok-tengok benda lain dapat. Dapat bini pula. Marah pula. Dapat harta lain. Contoh. Sebagai contoh. Minta anak tak dapat harta. Ada orang tak dapat harta, dapat anak. Ada orang tak dapat anak, tak dapat harta, dapat benda lain. Kemudahan-kemudahan lain diberikan kesihatan oleh Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala gantikan dengan benda yang lain. Kita tak dapat suatu benda, Allah Ta'ala gantikan. Dan tuan-tuan, yakin sangka baik kita dengan Allah. Akhirat manusia, kalau tak dapat di dunia akhirat, Allah Ta'ala pasti beri ganjaran kita di hari akhirat. Maknanya apa yang kita doa pada hari ini diangkat sebagai ibadat. Tuan-tuan, dan Allah Ta'ala gantikan di akhirat. Baik, Ibrahim Adham sebut kenapa doa tak dimakbulkan. Orang doa kepada Allah kadang-kadang benda mudah tapi tak dapat. Tak dapat. Benda yang diminta tak dapat. 10 sebab untuk sekalian. Yang pertama dia kata, kamu kenal Allah. Kamu kenal Allah tapi kamu tak tunaikan haknya. Kamu langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala suruh kamu tak buat. Apa yang Allah Taala larang kamu buat. Kamu buat. Apa yang Allah Taala larang itu yang kita buat. Yang Allah Ta'ala suruh kita nak buat. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak berikan hajat kita yang kita minta. Kadang-kadang susah. Dan susah itulah doa kepada Allah.
Anak-anak nak besok nak besok malam ni semayang hajat. Baru nak semayang hajat. Kan? Dah masuk hospital, sakit, barulah minta, mohon maaf, meminta kepada Allah SWT. Sepanjang hayat, sepanjang sehat, tak pernah nak menghadap Allah SWT. Bagaimana Allah nak tunaikan hajat? Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Ibrahim Adham sebut, kamu baca Quran, tapi kamu tak mengamal, tak menghayati. Kita ni tuan-tuan, bulan Ramadan memang betul, sunnahnya kita bertadarus, kita baca Quran, dan kalau boleh kita habiskan khatam Quran. Tapi tuan-tuan, 11 bulan yang lain, kalau boleh tuan-tuan sekalian tak faham bahasa Arab, tengok terjemahan. Tengok terjemahan, tengok sebab nuzul Quran itu, sebab diturunkan Quran, sebab diturunkan ayat-ayat. Tengok tafsir tuan-tuan sekalian. Berapa tahun kita jadi orang Islam? Soal berapa tahun kita jadi orang Islam, berapa banyak ayat-ayat Quran yang kita faham sungguh-sungguh. Bila kita baca Quran, tuan-tuan sekalian, kita boleh mengalir air mata. Berapa banyak di kalangan kita. Sebab itu tuan-tuan, masa keluar Quran kita baca, kita lepas. Dan orang yang tidak dimakbulkan doanya apabila dia baca Quran tapi dia tidak beramalkan. Lebih malam tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan tak dijadikan penghayatan untuk baca Quran. Lagi teruk. Sibuk di bazar Ramadan, berebut tapak bazar bergaduh sebab berebut tapak bazar Ramadan. Tak pernah berebut nak baca Quran. Kamu dah berapa juz hari? Muasabah pula hari ni malam ke-6, malam ke-7. Dah 7 juz begitu. Ataupun juz 5 yang kita dah habis setiap hari. Juz kurma yang kita minum setiap hari. Juz Quran kita tak baca. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, Ibrahim Adham sebut, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tak nak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi larang, kita langgar. Tak pernah nak mengamalkan sunnah Nabi SAW, rasa sunnah ni membebankan. Tak pernah nak pelajari seerti sunnah itu sendiri. Apa sunnah Nabi SAW main langgar je. Tak ada adab, tak ada akhlak gitu dah. Sebagai seorang Islam, nak tengok bagaimana etika sebagai Islam, ikut sunnah Nabi SAW. Pernah tak kita tengok? Bila tak tengok sekalian, tak ikut beramal dengan sunnah Nabi SAW, bagaimana Allah nak tunaikan makbulkan doa? Kadang-kadang mengikut dan, tak belajar mengikut hukum. Apa ni? Ikut hukum sendiri. Main belasah sendiri. Itu masalah. Sekalian, kemudian kamu mengaku syaitan itu musuh kamu, tapi kamu ikut juga syaitan. Ikut juga syaitan. Walaupun di bulan Ramadan tersebut syaitan terikat lah, tapi bulan Ramadan ramai juga orang jadi syaitan. Sebab apa? Syaitan yang sebenar diikat, pengikut-pengikut dia ramai lagi, iaitu yang berupa manusia. Mana jejak syaitan itu yang kita ikut. Jejak syaitan itu yang kita ikut. Kita ngaku syaitan itu musuh, tapi syaitan itu yang kita ikut. Kemudian dan seterusnya, Ibrahim Adham sebut, kamu surga itu benar, tapi kamu tak berusaha untuk masuk surga. Tak bersungguh-sungguh. Lepas tu Nabi sebut, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makar. Surga itu dilingkari dengan kepayahan. Susah sekian. Nikmat dalam surga Allah Ta'ala perintahkan ketika mana surga itu baru dibuat, dibina. Minta Jibril pergi tengok dalam surga apa yang ada dalam surga. Jibril pergi tengok dengan segala macam kenikmatan, baru buat. Jibril pertama kali masuk menghadap Allah SWT. Jibril kata, kalau inilah rupa surga dengan segala macam kenikmatan, pasti yang tengok, yang tahu tidak akan melainkan semua yang teringin nak masuk dalam surga Allah. Maka Allah dan Allah mengingkari jalan nak masuk surga itu dengan kepayahan. Maknanya kat dunia ni tuan-tuan sekalian, dengan kepayahan apa-apa mengikut hawa nafsu. Syurga itu indah, cantik, semua orang nak, tapi jalan disusahkan dengan kehendak-kehendak dunia. Nak masuk surga kena mujahadah, nak masuk surga kena puasa, nak masuk surga kena tahan diri, nak masuk surga kena berjihad, nak masuk surga kena cakap benar, nak masuk surga kena amanah. Tuan sekalian, tahu dah surga itu baik, surga itu benar, surga itu matlamat kita. Surga itu matlamat kita, tapi tak berusaha sungguh. Sampai orang kata, dah semua masuk surga, siapa nak masuk neraka? Ini kalimat kufur. Siapa pula nak masuk neraka? Siapa yang nak masuk neraka?
Semua di kalangan kita nak masuk surga, dan kalau nak masuk surga tuan-tuan, mesti ada usul. Kita letak target. Kalau tahun ni kita kata kita nak beli rumah, maka kita usul semua. Kerja siang malam nak capai target. KPI nak beli rumah ataupun nak buat apa sesuatu lah, nak melancong, nak cari duit dan sebagainya. Maka surga pun ada KPI. Dan kita kena berusaha tuan-tuan berahmati Allah sekalian. Kemudian kamu mengaku takut kepada neraka, tapi kalian tidak lari darinya, bahkan untuk jauh daripada neraka Allah. Neraka itulah yang dikejar. Walaupun kita tahu kita tak nak. Kalau sebut neraka semua orang tak nak, tapi neraka itulah yang manusia ikut. Jalan nak masuk neraka itulah yang manusia ikut. Dan tuan-tuan sekalian, kamu memakan nikmat Allah, tapi kamu tidak bersyukur. Kita kadang-kadang kita mungkin pula Allah Ta'ala tak beri, padahal Allah Ta'ala beri nikmat. Itu tak sedap. Kita tak sedap. Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala apa, Allah tak mampukan doa, padahal kita Allah Ta'ala berikan kesihatan. Itu tak sedap. Nikmat sesihat ni ketika mana kita sakit. Nikmatani maqulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang selalu manusia dia sihat dan masa lapar. Jika sakitlah baru ingat bahawa inilah satu nikmat. Dan tuan-tuan, nikmat paling besar dalam hidup kita, nikmat Islam dan nikmat iman. Jangan lupa tuan-tuan sekalian. Nikmat Islam yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan kefahaman tentang Islam, tuan-tuan, nikmat besar. Bagaimana kita gunakan nikmat ini tuan-tuan terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, kefahaman Islam, ini nikmat yang besar. Dan berapa banyak di kalangan kita yang bersyukur dengan nikmat. Bagaimana Allah nak tunaikan hajat itu? Kalau dengan syukur, dengan nikmat itu kita tak boleh nak bersyukur. Baik itu dalam hadis Nabi sebut, kalau kamu tak boleh bersyukur benda kecil. Benda kecil ni benda yang ada pada kita. Sedia ada. Sekarang ni Allah Ta'ala beri sihat. Sekarang ni Allah Ta'ala beri sedia ada. Dengan cukupnya kita makan, dengan tubuh badan kita kuat, dah ada. Kita minta lain. Lain itu nikmat mendatang. Yang sekarang yang ada tak bersyukur, bagaimana Allah nak beri nikmat yang mendatang? Takut-takut kita jadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu tahu mati itu benar. Mati itu benar, tapi kamu tak bersiap sedia menghadapi. Kita tahu mati itu bila-bila masuk. Tuan-tuan, kalau kita tanya, siapa tahu tarikh lahir semua tak tahu. Semua tahu tarikh lahir dia. Boleh ucap, boleh tulis, boleh bersiap sedia. Isteri dia tahu bila. Cuba tanya soalan kedua, bila tarikh mati. Tak ada orang boleh jawab bila tarikh mati. Walaupun tengah nazak, kita tak boleh tahu bila tarikh mati. Silap-silap orang yang nazak itu hidup lama, orang yang sihat yang jaga, yang nazak dia mati. Pernah jadi tempat orang yang dekat dengan keluarga saya sendiri. Bila jaga orang yang sakit hidup lebih lama setahun daripada orang yang jaga. Orang yang jaga dia begitu. Ini tuan-tuan sekalian, kita tak tahu tarikh mati itu. Maka bersiap sedia. Dan kita tak ada persiapan apa-apa. Sebab itu Allah Ta'ala tak mengabulkan doa kita. Dan tuan-tuan sekalian, kita sering kuburkan mayat, jenazah, iring jenazah. Tapi tuan-tuan tak pernah mengambil pelajaran daripada. Kita hantar jenazah. Sebab itu Jibril kata, Ya Muhammad isma syi'ta fa'innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah berapa lama kamu nak hidup, tapi ingat kamu akan mati satu hari. Kita duduk iring jenazah, mandikan jenazah, kan, pergi ziarah jenazah, baguslah ziarah. Tapi kita tak rasa dunia akan mati. Aku ni kuat lagi. Rasa-rasanya belum pencet. Tak ada kencing manis. Darah tinggi, tak ada lagi. Jauh sekali. Kita jaga makanan, alhamdulillah, bagus. Tapi kita tak rasa bahawa kita ni nak mati. Kita rasa yang mati itu orang lain. Kita tengok orang mati, kita rasa yang mati itu orang lain. Tuan-tuan, masafahlah diri kita. Kita ambillah pengajaran-pengajaran, dekatkan dengan kematian, rasakanlah tuan-tuan, Ramadan ini Ramadan yang terakhir itu. Kalau kita rasa Ramadan ini Ramadan yang terakhir, maka kita akan lebih bersiap. Kalau kita rasa Ramadan yang terakhir, tapi lepas ni kita nak raya, fikir nak raya juga, kan? Fikir nak raya juga, itu masalah. Sebab itu tuan-tuan, kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, tapi Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Maka dengan itulah tuan-tuan sekalian, barulah Allah Ta'ala akan makbulkan doa.
baru makbulkan doa itu. Dan rahsia ijabah doa ini tuan-tuan kalau baca surah Al-Baqarah ayat akhir. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat sampai habis itu ayat terakhir kita akan dapat rahsia. Yang pertama tuan-tuan, rahsia ijabah doa, makbul doa ini yang pertama mesti taat kepada Allah Taala. Qalu sami'na wa ata'na. Kita taat dan dengar pada Allah dan Rasul. Mana perintah Allah dan Rasul kita buat. Ma nahaitukum anhu fastanibuhu amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang daripada kamu hendaklah kamu tinggalkan, kata Nabi. Dan apa yang aku suruh kamu buat menurut kadar kemampuan. Maknanya apa juga perintah Allah dan Rasul kita buat, barulah Allah datangkan doa, makbulkan doa ini. Kita nak minta pada sesuatu kepada Allah, benda haram kita buat, macam mana Allah nak makbulkan doa kita? Macam mana Allah nak makbulkan doa kita dalam keadaan kita makan makanan yang haram? Kita lakukan benda yang haram, Allah Ta'ala suruh buat sesuatu tak buat. Maka bagaimana Allah nak makbulkan doa kita? Dan yang kedua tuan-tuan, ada 4 benda. Yang kedua, upayakan pengamalan Islam secara maksimum. Amalkan Islam ini secara maksimum kadar kemampuan kita. Mana kita buat yang terbaik. Allah jadikan Ramadan ini untuk kita peluangkan kita, Allah Ta'ala pilihkan kita masih lagi hidup, masih lagi sihat, berikan kekuatan, datang semua masjid, maka tuan-tuan pulun habis Ramadan ini. Dengan cara yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik. Dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bebankan kamu melainkan apa yang kesanggupan. Mana kita buat amalan Islam yang terbaik yang kita mampu buat. Barulah Allah datangkan balasan dengan mudahnya doa itu dimakbulkan. Yang ketiga, segera bertaubat jika ada kesalahan dan pengamalan Islam. Dan pengamalan Islam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau, wahai Tuhan, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Maknanya kita bertaubat kepada Allah. Buat sesuatu kita rasa kita salah. Jangan berasa susuk sendiri. Kita rasa tak salah. Kita buat sesuatu, kita rasa bersalah dan kita minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, bila berdoa ni, setiap kali berdoa jangan lupa selitkan minta ampun. Minta ampun untuk diri dan minta ampun untuk ibadah. Ini formula. Jangan berdoa terus nak berdoa apa yang kita nak doa. Doa yang pertama mesti minta ampun. Nak letak kat mana-mana, selit kat mana-mana terpulang. Tapi antara elemen doa itu letakkan minta ampun kepada Allah. Dan rasa diri ini bersalah. Rasa diri ini bersalah. Jangan rasa kita ni betul semua. Kita ni ahli syurga berlaku. Jangan rasa gitu. Kita rasa kita banyak bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last kali tuan-tuan, melaksanakan formula 3M. Iaitulah yang pertama, banyakkan minta maaf. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'fu'anna wa'fir lana warhamna. Mohon maaf, mohon ampun atas segala kekurangan. Minta maaf kepada Allah. Secara langsung pada doa kepada Allah. Kemudian minta lagi mohon ampun kepada Allah. Maknanya banyak kali kita merendah diri kepada Allah. Rendah diri. Kita rasa kita kecil sungguh. Kecil sungguh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'fir lana dan memohon rahmat warhamna. Minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis qudsi, ya ibnu Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah Ta'ala sebut, wahai anak Adam, selagi mana kamu masih berdoa dan mengharapkan kepadaku, walaupun banyak mana dosamu, aku akan tetap ampunkan dosamu, aku tak peduli, kata Allah Subhanahu. Maknanya rahmat. Banyak dosa kita, selagi mana kita ada kuasa tangan untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah dan letakkan pengharapan kita kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan Nabi Allah Ta'ala juga sebut, wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu diangkat ke atas langit, kamu datang kepada aku minta ampun, kepada aku saya aku akan ampun.
Dosa kita banyak sampai kata awal, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Maknanya apa? Rahmat Allah SWT melebihi daripada dosa-dosa kita. Tanda Allah Ta'ala beri rahmat kesekian, Allah mudahkan urusan. Allah mudahkan urusan kita. Sibuk-sibuk mana pun tuan-tuan, Al-Quran tak lupa daripada ini. Sibuk-sibuk kerja mana letih untuk sekian, tarawih tak kita tinggal. Ini tanda kerahmatan turun kepada kita. Orang yang bersekian, Allah Ta'ala jauhkan diri daripada dia. Dia disibukkan dengan urusan. Malam-malam inilah lain nak jumpa, customer nak jumpa, urusan-urusan lain. Malam-malam inilah anak ajak kopi, beli-beli barang, tak sempat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disibukkan dengan urusan itu. Itu tanda Allah Ta'ala jauh daripada kita. Tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah kerana Allah Ta'ala pilih kita menjadi hamba yang dekat dengannya, dapat beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah pada malam ini setengah jam berikan masa saya sampaikan tazkirah, mudah-mudahan kita habiskan Ramadan kita jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa semoga kita dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.